mana-mana mihrab, kita menadah tangan dan berdoa. Apa Nabi cakap? Malam yang sangat agung dan hebat tersebut, Allah nak dengar semua apa orang cakap, doa semua minta, tetapi hanya seorang yang Allah tak nak dengar. Siapa tuan-tuan? Si anak yang derhaka pada emak dan ayah, untuknya tak ada habuan pada malam Al-Qadar. Sebab Allah lihat lain. Kita lihat, alah orang tua tu kan ada apa, dia pun dah tak apa nak betul fikiran dia. Tetapi Allah lihat, kamu pernah tumpang dalam rahimnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, wa ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz yang membuka majlis ilmu di petang hari ini, Al-Afadhil, Tuan-Tuan Imam dan Tuan-Tuan Bilal, seluruh tim Alijatan Kuasa Masjid. Seterusnya saya kira yang saya muliakan dan kasihi para jemaah yang sama-sama melanjutkan i'tikaf kita di dalam rumah Allah ini, dan kita akan duduk sebentar dalam majlis ilmu ini, mungkin sekitar 50 minit sebelum insya-Allah kita menunggu waktu berbuka puasa nanti. Maka kita sama-sama datang dan membincangkan sesuatu yang saya kira sangat dekat dan perkara yang perlu kita faham. Pertama sekali, saya suka nak memberikan sesuatu rangsangan kepada kita semua yang bukan sekadar datang ke masjid, tetapi rasa jinak hati untuk berada di masjid. Untuk kita doa pada Allah agar tergolong dalam apa yang disebutkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang tercatat di dalam Musnad Al-Haris ibn Abi Usamah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, berfirman kepada malaikatnya pada hari kiamat, yakni ketika saya dan tuan-tuan sedang berdiri di padang mahsyar dan kita akan berhadapan dengan satu saat keadaan yang paling dahsyat yang kita takkan pernah mampu bayangkan pun sekarang. Peri pentingnya hari itu, kerana itulah pada dalam suratul Fatihah Allah tak kata untuk kita baca Maliki yaumil akhirah. Walaupun dalam Al-Quran kita beriman dengan hari akhirat,
Tetapi daripada seluruh hari akhirat tersebut, ada satu hari yang paling dahsyat yang bakal ditempuh oleh kita, yakni Yaum Ad-Din. Hari semua kita akan dibalas apa yang kita lakukan. Hari itu amat dahsyat kerana kita tahu bahawa kita tak sempat nak buat banyak amalan. Hari itu sangat dahsyat kerana kita tahu bahawa dahlah kita tak banyak amalan, tetapi rupanya saat kita tengok kepada timbangan dosa kita terlalu banyak. Namun marilah kita fokus sebentar untuk mendatangkan rasa syukur. Dan apa yang saya bincang mungkin sama kaitannya dengan tajuk kita tentang pecutan terakhir di Ramadan. Apa kata Allah kepada malaikat? Kata Allah kepada malaikat, Aina jirani, Aina jirani. Taqulul malaikatu man dhalladhi yanbaghi an yujawiraka ya Rabbal Izzah. Allah menyebut kepada malaikat yang kita terjemahkan secara lafzi dulu. Allah tanya, manakah jiran aku, kata Allah. Manakah jiran aku, kata Allah. Tuan-tuan, sebelum saya nak lanjut, saya nak minta satu confirmation supaya sama antara kita. Jiran ni ya kan tuan-tuan, kalau kita duduk di Bertam, jiran ialah yang duduk di Kuala Lumpur kan, itu jiran kan? Ya ke tak? Tak sama. Jangan tuan-tuan kata, kami jiran kami yang duduk Kuala Lumpur, duduk Johor, duduk Singapura tu jiran. Kita tahu jiran ni tuan-tuan, kalau taman perumahan, rumah teres, jangan terkejut kita tidur sebelah dia. Kalaulah kita sedar, dia tidur tuan-tuan 4 inci je sebelah kita. Cuma nasib baik ada batu bata tu. Kalau cabut batu bata tu tuan-tuan, muka dia kat sebelah muka kita. Nak ceritanya betapa dekatnya jiran. Sekarang Allah bertanya, Aina jirani, mana jiranku, kata Allah. Mana yang sangat rapat dengan aku, kata Allah. Tentulah malaikat akan menjawab, man dalladhi yanbaghi ayyujawiraka ya Rabbal Izzah. Masa mungkin ada makhluk yang boleh rapat pada engkau, wahai Tuhan, Allah yang maha mulia. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bergantung kepada makhluk, dan di antara makhluk adalah tempat. Tetapi marilah pada petang hari ini kita dengar apakah yang dimaksudkan oleh Allah, orang yang sangat rapat bagi Allah. Dan Allah menyebut perkataan ini ketika kita berada pada keadaan yang sangat memerlukan Allah. Maka Allah kata, Aina ummarul masajid. Manakah, kata Allah, manusia yang dulu di dunia sering mengimarahkan masjid. Rupanya hari ini kita melabur masa-masa kita. Kita duduk dalam keadaan tenang dalam rumah Allah, terutama di bulan Ramadan. Maka rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat syakirun alim, yang sangat mengucap terima kasih, maka Allah menganggap kita adalah jiran Allah. Maka sebab itu kita harap dengan ini datang rasa dalam hati kita syukur pada Allah. Kerana yang memasukkan rasa untuk kita tenang dalam rumah Allah adalah Allah. Yang merasakan kita ada daya dan upaya untuk duduk beriktikaf lebih lama adalah Allah. Sebab Nabi SAW juga pernah menyebutkan ketika ditanya para sahabat, ma khairul biqa'i fil ard, tempat manakah wahai Rasulullah di atas muka bumi ini yang paling baik?
Maka Nabi menjawab, inna khairal biqa'i fil ardil masajid wa khairu ahliha awwaluhum dukhulan wa akhiruhum khurujan. Tempat yang terbaik di atas muka bumi tidak ada taranya, yakni kata Nabi, masjid-masjid. Sekarang Nabi nak terang pula siapa orang terbaik di tempat terbaik. Siapa orang terbaik di tempat terbaik. Maka Nabi kata orang terbaik di masjid adalah awwaluhum dukhulan. Siapa orang yang paling awal datang. Wa akhiruhum khurujan, dan siapa yang paling akhir keluar. Kerana rupanya masjid ini ada orang boleh datang tapi tak boleh duduk lama. Kalau duduk lama rasa rimas, rasa bila nak belah, bila nak habis. Andai kita rasa kita tenang, itu anugerah paling besar dari Allah. Kenapa saya bawa ini dalam mukadimah kita? Sebab di antara agenda yang paling besar di penghujung Ramadan adalah merapatkan diri dengan masjid. Cuma tuan-tuan, apabila kita sama melabuhkan punggung kita dan duduk merasai betapa kapet kita, kita rasa betapa pandangan sekeliling kita, orang yang kalau dia nak iktikaf ini berkesan bagi hatinya, dia kena buat dua benda. Maknanya pada penceritaan terakhir ni tuan-tuan, saat kita datang saja ke masjid, dua benda kita buat. Bila kita buat dua benda ini, iktikaf akan menjadi perawat yang merawat hati kita. Iktikaf yang kita buat sekarang, kita duduk, maka iktikaf akan jadi remedi yang akan merawat hati kita. Seandainya kita buat dua benda di dalam iktikaf, maka kita sebenarnya akan menjadikan ubat vitamin yang sangat berkhasiat untuk hati kita. Menjadikan orang makin banyak iktikaf, makin tenang jiwanya, tak perlu lagi duk nak healing kan, duk healing sana, healing sini. Iktikaf adalah healing terbaik. Tapi syarat dua benda. Apa yang pertama? Yang pertama adalah seorang muktakif, seorang ahli iktikaf, dia kena buat yang pertama. Saya doa pada Allah, wahai Allah, berilah ini pada kami, apatah lagi di 10 terakhir Ramadan. Wahai Allah, kurniakanlah kami ini, wahai Allah, yang pertama. Apa yang pertama? Bagi orang yang nak iktikaf itu memberi kesan kepada dirinya. Yang pertama adalah apabila dia berniat iktikaf, yang dikena buat yang pertama adalah memutuskan hubungan sebentar dengan dunia. Dia kena memutuskan sebentar hubungan dengan dunia. Sebab iktikaf adalah cerita orang yang datang pada Allah dan kemudian memutuskan sebentar. Saya ulang lagi perkataan memutuskan sebentar hubungan dengan dunia. Kenapa semua yang saya kasih sekalian? Sebab itu dalam suratul Jum'ah kita dapati apa yang Allah nak sampaikan ini. Allah menyebutkan apabila diseru mengerjakan solat pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'. Wa zarul bay'. Pertama sekali kena segera, sebelum segera adalah tinggalkan jual beli. Sebab jual beli adalah dunia. Sebab orang yang nak datang ke dalam rumah Allah, pertama dia kena disconnect dengan dunia. Dan di sinilah cabaran pertama kita tuan-tuan. Sebab ramai kita datang ke masjid tapi hati kita masih libang libu. Tak tahu betul ke tak bahasa tu. Hati kita masih lagi connect dengan dunia kita. Hati kita masih connect dengan sekeliling kita. Apatah lagi tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan bayang datang ke masjid zaman sekarang kan ada handphone,
Sepanjang dalam masjid tuan-tuan duk swipe TikTok. Agak-agaknya dapatkah iktikaf merawat hatinya? Tak dapat. Memang tak dapat, sebab dia tak buat yang pertama, memutuskan hubungan. Supaya ini jadi praktik di 10 terakhir Ramadan. Semua yang dikasih sekalian, sebenarnya dunia ini apa ya? Bila saya kata memutuskan hubungan dengan dunia, so dunia itu apa? Dunia ialah apa saja yang kita ada kaitan dengannya. Itu dunia. Apa saja yang kita ada kaitan dengannya, itu dunia kita. Rumah kita itu dunia kita. Kerja kita itu dunia kita. Isteri kita itu dunia kita. Anak kita itu dunia kita. Semua yang dikasih sekalian, maka kalau kita nak masuk menjadi orang yang benar-benar iktikaf, semua tadi kita putuskan sebentar. Kerana marilah kita akur bahawa yang memenatkan kita, yang meletihkan kita, bahkan kadang yang melukakan kita adalah dunia kita. Maka sebab itu kita putuskan sebentar hubungan. Semoga Allah bagi kita. Tuan-tuan, biasanya kalau depan penceramah ni ada dua benda yang saya perasan ada. Yang pertama, air. Tapi saya fahamlah bulan puasa memang tak letak air, Ustaz kan? Yang kedua biasanya kotak tisu. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, saya ambil sehelai tisu. Saya nak tanya tuan-tuan, tapi tuan-tuan jangan marah. Tisu paper berat ke ringan? Sekali lagi, tisu paper berat ke ringan? Baik. Itu yang saya takut marah tu, takkan tak tahu. Tak, saya nak tanya je tuan-tuan supaya kita ada persefahaman. Sekali lagi, tisu paper ringan ke berat? Ringan, alhamdulillah. Tapi minta saya seorang datang ke depan pegang tisu paper selama sejam. Selepas 2 jam dia pegang tisu paper macam ni tuan-tuan. Lepas 3 jam kita tanya, Haji, tisu paper tu berat ke ringan? Sekarang dia jawab apa? Berat. Sekarang bukan 3 jam, bukan 5 jam, bukan 6 jam, bukan 7 jam, 24 jam pegang macam ni tuan-tuan. Tanya, berat tak tisu paper? Dia akan kata, beratnya tisu paper. Benda paling ringan, tapi kita tak tahu bila nak letak dia jadi berat. Apatah lagi masalah hidup yang memang berat. Masalah hidup yang memang berat, kita 24 jam pegang dalam kepala kita. Sebab itu Masya Allah kita rasa penat, kita rasa tenat. Sebab itu dalam Islam adanya ibadah nama iktikaf. Sebab nak ajar bila masa kamu letak sekejap dunia. Kerana apabila kamu dah letak dunia dan baru kamu dapat yang kedua, bila kamu dapat yang kedua, maka apa kamu buat sekarang? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Jum'ah, fantashiru fil ard. Sekarang tempat kamu bukan dalam masjid. Sekarang kamu kena bertebaran di atas muka bumi untuk mencari apa-apa saja kelebihan yang memang Allah letakkan di luar. Namun dengan syarat tahu bila nak letak, tahu yang kedua ialah merasai keagungan Allah. Zikir. Jadi tuan-tuan, sekarang kita sedang, sebab saya agak jauh dengan tuan-tuan, jadi saya mungkin bertanya kepada tuan-tuan bukan sebab nak menguji, tetapi sebab nak menampakkan ada bentuk perbincangan. Tuan-tuan semua yang saya kasih sekalian, jadi apa yang saya nak sebut tadi ya? Saya nak tanya tuan-tuan satu benda tadi.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya dah cerita i'tikaf. Saya dah sebut tentang i'tikaf tuan-tuan ya. Dan i'tikaf ni lah, inilah benda terakhir, benda yang kita buat terutamanya di 10 terakhir tuan-tuan. Tak dinamakan orang itu membangunkan 10 terakhir, tetapi dia tidak masuk ke masjid-masjid, ke surau-surau. Dan bila dia masuk, dia kena memahami konsep i'tikaf. Dan konsep i'tikaf tadi ada berapa saya sebut tadi tuan-tuan? Saya sebut 2 ke 3 ya? Saya dah lupa tuan-tuan. 2 ke 3 ke 4 tadi? Berapa tuan-tuan? Masya Allah. Tengok kan, penceramah pun dah lupa, tapi Masya Allah, oleh kerana tuan-tuan memang tajam kan. Saya sebut sekali terus ingat. Sekali lagi tuan-tuan, 2 ke 3? Masya Allah. Tuan-tuan di Bertam ni memang kalau sahur kismis ya. Sebab cara ingat tu memang tajam tuan-tuan ya. Baik, dan kita tahu bahawa mesti ada 2. Yang pertama apa tadi? Memutuskan hubungan dengan dunia. Bahasa mudah hari ni, disconnect. Dan kita kena usaha tuan-tuan, apa saja nak datang kita kena buang. Dan barulah kita dapat rasa yang kedua, halawah zikir. Barulah kita akan mula rasa manisnya zikir. Dan sekarang tuan-tuan, kita sedang duduk dalam majlis zikir. Tuan-tuan, kalau saya nak bagi clear beberapa perkara, apa zikir kita sekarang tuan-tuan? Apa zikir kita sekarang? Sebab sekarang kita berada dalam majlis zikir, kata Nabi. Apa zikir kita sekarang? Sebab ada orang tak confuse. Kita sedang berada dalam majlis ilmu, kita berada dalam majlis zikir, maka dia pun macam aku duduk dalam majlis zikir, tapi ni majlis ilmu. Maka apa dia buat? Dia pun berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk makluman kita semua, zikir kita sekarang ialah dengar. Zikir kita sekarang adalah menghayati. Apabila majlis ilmu, maka zikirnya, sebab zikir ni tuan-tuan bukan hanya ada pada perkataan, pada lidah, tetapi badan kita berzikir. Maka badan bila berzikir, dia lebih tinggi daripada hanya semata-mata zikir pada lidah. Maka sebab itu, ketika kita mendengar, itulah zikir kita sekarang. Kerana tuan-tuan, ilmu ini, maaf saya, tuan-tuan pernah tengok tak pertandingan panah tu, yang memanah tu? Memanah, kalau nak tepat pada apa dia panggil itu tengah-tengah tu, yang tengah-tengah tu, bullseye. Dia punya bullseye kat tengah-tengah tuan-tuan. Saya nak tanya pada tuan-tuan, bagi tepat tengah-tengah, 10% boleh tepat kan? Fokus kita 10% tepat kan? Kita je fokus 10% boleh tepat ya? Tak boleh. 50% boleh? Tak boleh. 100% punya fokus pun belum tentu tepat. Sebab itulah ilmu untuk dapat kena lebih tepat daripada pemanah. Maka sebab itu fokus kita adalah zikir. Sebab nanti banyak pengajian. Saya tengok Masjid Bertam ni kat luar sana ya. Majlis ilmu, majlis ilmu, majlis ilmu. Saya takut kita confuse. Saya nak pecut di 10 terakhir, tapi tengok-tengok pula majlis ilmu. Alah, ni tak pecut, ni majlis ilmu. Tuan-tuan, bila kita sedar bahawa majlis ilmu ni adalah majlis yang paling disayangi oleh Allah, tolong tengok dalam Sunan Ibnu Majah. Kata Nabi kepada Abu Zar, ya Aba Dharrin wala an taghdua fata'allama ayatan min kitabillah khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin wala an taghdua fata'allama baban min al-ilm umila bihi aw lam yu'man khairun min an tusalliya khairun min an tusalliya alfa raka'atin. Dengan cepat supaya kita nampak dulu bahawa rupanya di 10 terakhir ni yang kita kena buat adalah mencari ilmu. Kata Nabi pada Abu Zar, di luar Ramadan ni tuan-tuan, Abu Zar, kamu datang duduk mempelajari satu ayat dari kitab Allah. Sebab malam ni tuan-tuan, maaf saya, petang ini tuan-tuan, sikit kita cuba nak nampak satu ayat Allah.
dan supaya kita nampak ayat tersebut. Dan ini poin utama pecutan kita. Kata Nabi, seandainya kamu mempelajari satu ayat dari kitab Allah, bagimu wahai Abu Zar, lebih baik daripada seorang yang mengerjakan solat sunat 100 rakaat. Tuan-tuan, kita duduk je menjadi tuan-tuan, tetapi Allah perkirakan andai dia faham satu ayat Allah, maka dia seperti orang yang melakukan amal solat sunat lebih 100 rakaat. Cuba bayang tuan-tuan. Dan kamu duduk sehingga kamu faham satu bab, maka kata Nabi, bukan seperti, lebih baik dari seorang mengerjakan solat sunat 1000 rakaat. Sebab tu Masya Allah, sekiranya masjid kita menganjurkan, sebab nak bagi pahala besar dengan hanya kita duduk, tetapi dengan satu syarat, kita semua faham, kita semua fokus, dan mohon agar Allah berikan kepada kita ilmu. Baik, saya nak masuk terus tuan-tuan kepada sebenarnya bila kita katakan bahawa pecutan terakhirku di Ramadan ni tuan-tuan, saya akan tanya, kita pecut apa? Apa yang kita pecut? Kita kata pecutan terakhir, apa yang kita nak pecutkan? Kalau kita tak tahu apa yang kita nak pecutkan, maka ketika itu sama ada kita tidak memecut atau seseorang yang memecut tapi tak tahu ke mana dia pecut. Maka sebab itu semua yang dikasih sekalian, apabila kita pada 10 terakhir, marilah sekarang kita cuba mendapat intipati. Perkara yang mesti aku dapat, terutama di 10 yang terakhir di Ramadan. Jadi apa yang kita patut dapat tuan-tuan? Tuan-tuan cakap je dari jauh, saya cuba dengar, supaya majlis ini, kata ulama, dia bertukar menjadi sebuah muzakarah. Sebab ilmu yang telah ada dalam dada kita hanya akan cambah subur apabila dimuzakarahkan. Tuan-tuan, apakah benda yang kita nak rebut dalam pecutan kita tuan-tuan? Tuan-tuan, memanglah kita puasa, tetapi orang berpuasa tak ditegah untuk berkata-kata tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan kata, kami ni bukan sekadar puasa zahir, kami ikut kata Imam Al-Ghazali, kami masuk pada puasa orang khas, yakni memuasakan kami punya anggota panca indera kami sampai tuan-tuan tak bercakap. Jangan macam tu tuan-tuan. Baik, apakah yang kita nak mesti dapatkan dalam pecutan kita ini? Semua yang saya kasih sekalian, sebab ini pada saya penting. Sebab kadang-kadang kita jom kita pecut, nak pecut apa? Apa yang saya nak dapatkan dalam pecutan ini? Apa lagi yang saya nak dapatkan? Sebab kita dah pun memecut 20 hari, tiba-tiba 10 hari melakukan pecutan lebih kuat. Untuk apa pecutan itu? Semua yang dikasih sekalian, untuk apa ya? Untuk apa yang kita nak dapat pada pecutan yang 10 terakhir ni tuan-tuan? Apa ya? Saya macam dengar nampak saya cuba baca lidah dia, bibir daripada jauh, sehingga saya tahu bahawa benda ni sedang difikirkan. Itu penting tuan-tuan, sebab ilmu itu, sebab tu Nabi bila dicakap dengan para sahabat, ditanya soalan dulu. Sebab soalan yang menggerakkan kebijaksanaan yang ada di bawah kranium kita. Kalau kita fit dengan ilmu bagi tuan-tuan, sebenarnya dia tidak gerakkan kebijaksanaan. Ya. Sebab tu maaf saya, Masjid Mulia ni, maaf saya, Albert Einstein kata, kamu kena duduk dalam majlis yang tanya kamu soalan, jangan duduk dalam majlis yang bagi kamu jawapan. Sebab tu saya bagi soalan, sebab Nabi konsepnya adalah tanya. Sebab bila tanya, digerakkan kebijaksanaan. Sekali lagi tuan-tuan, kerana kita nak memecut, untuk apa? Apa yang kita nak dapatkan dalam pecutan ini? 10 terakhir. Ya. Okey, saya jawab je tuan-tuan, tak ada masalah. Dalam masjid yang sangat mulia ini tuan-tuan, setiap cakap kita untuk memperkukuhkan perbincangan orang itu dikira memberi sedekah yang sangat besar pahala dia.
Jangan terkejut tuan-tuan, hari akhirat tiba-tiba Allah kata kamu dulu di dunia pada 30 hari bulan, pada bulan Ramadan kamu telah bersedekah 100,000. Kita kata, wahai Allah, saya tak ada sedekah 100,000. Ada, kamu cakap satu jawapan, pahalanya sangat besar. Saya nak dengar sikit je tuan-tuan, dalam perbincangan pendek, sebab perbincangan kita ni tuan-tuan lebih kurang setengah jam je lagi, lepas tu habis dah. Ya, apa dia? Masya Allah. Saya rasa ini juga ramai mungkin berfikir yang sama kan, ialah nak mendapat Lailatul Qadar. Jawapan itu tentunya Masya Allah sangat berharga, namun mungkin belum mendapat intipati. Sebab Ramadan itu dia samalah macam zaitun ni kan, dia buah. Untuk dapat dia punya minyak dia tuan-tuan, apa kena buat? Maka dia kena buat cold press. Dia kena tekan kadang-kadang 1 lori punya minyak buah zaitun sampai ditekan tuan-tuan, nak dapat 1 botol ni, Masya Allah, sebab dia ambil pati dan dia letak dalam ni, kadang-kadang tak tahu berapa puluh kilogram buah zaitun. Maknanya Ramadan tu besar, tapi bila kita kompreskan ni, kita nak dapat buah zaitun yang paling baik. Maknanya kita nak dapat, inilah benda nombor 1 yang aku kena dapat, dan ini aku kena pecut. Sikit lagi tuan-tuan, payah kan bincang jauh kan, tu yang jadi payah nak berbincang kan, jauh. Nak jawab muslimah lagi lah, daripada tadi dah oi kan, tak dengar-dengar kat saya kan. Baik tuan-tuan, boleh tak untuk dapat jawapan ini kita berbincang sedikit teknikal. Cuma problem bila petang-petang soal teknikal ni, Allahu Akbar, ya, kadang-kadang bila teknikal ni orang pening tuan-tuan. Tapi saya harap Masya Allah, sebab tajuk ini penting untuk saya, sehingga saya tahu apa yang saya nak pecut sebenarnya, apa yang saya nak pecut, supaya nanti saat kita melakukan amal-amal, ya, sebab ada bentuk amal, tetapi amal tu adalah pecutan-pecutannya, tetapi untuk dapat apa? Baik, boleh tak kalau kita secara teknikal, tak tuan-tuan masih ada bateri ke ni? Tuan-tuan semua masih ada bateri? Masya Allah, Alhamdulillah. Tentulah kita kena refer kepada ayat pertama yang Allah ceritakan tentang puasa. Ayat ni Masya Allah, orang Arab kata masyi, semua orang dah mahir. Tapi marilah kita cuba berbincang secara teknikal ayat ini untuk jawab soal pecutan. Baik, semua yang saya kasihi sekalian, ayat tentulah surah Baqarah 183 kan. Saya yakin kita sebab pengajian dah terlalu banyak, semua dah ingat ayat perintah yang Allah turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, bila Allah memerintahkan umat Islam berpuasa. Saya akan skip tuan-tuan sampai poin saja. Nak cerita detail sangat nanti habis masa kita, tak sempat nak dapat berbincang pada petang ini. Semua yang saya kasih sekalian, ayatnya tentulah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Terjemahannya adalah wahai. Kalau kita nak terjemah secara dalam, wahai mana-mana ataupun siapa-siapa orang yang beriman. Ya harfun nida, ayyu munada, ha tanbih, alladhi mausul, amanu fi'il madhi. Baik, tapi kita terjemah tak apa, sebab yang ni saya teknikal ni saya tak nak kacau. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan orang-orang beriman yang dahulu sebelum kamu
Baik, yang saya nak bincang last ni tuan-tuan. Sebab saya nak ambil pahala bila kita baca satu ayat 100 rakaat tuan-tuan. Tuan-tuan malam nanti tarawih 100 rakaat ke? Tarawih? Tak Oh. Jadi hari ini insya-Allah kita duduk dengan sebab kita cuba nampak satu. Baik. La'allakum, ayat maksudnya adalah semoga. Sebab la'alla adalah tamanni wa taraji. Maknanya dicita-citakan dan diharap-harapkan. Tattaqun. Tuan-tuan, biasanya orang menterjemah secara sederhana kalimah tattaqun. Apa makna tattaqun tuan-tuan? Apa makna tattaqun? Baik. Biasanya diterjemah sebagai, ada orang terjemah semoga kamu menjadi orang bertakwa. Ada yang berterjemahkan sebagai semoga kamu bertakwa. Semua yang dikasih sekalian, kadang-kadang kita terjemah secara sederhana, kita tak dapat poin paling penting yang Allah nak sampai. Dan di situ jawapan apa yang kita buru. Itu jawapan yang kita pecut ni tuan-tuan untuk nampak daripada ayat 183. Baik. Tattaqun dia adalah fi'il mudhari', verb, perbuatan. Jadi bila perbuatan kita punya terjemah istilah semoga kamu membuat ketakwaan. Semoga kamu membuat perbuatan takwa. Jadi tuan-tuan, hebatnya puasa Allah nak cerita di sini berbanding dengan amal-amal lain. Amal lain adalah amal takwa. Amal lain adalah amal takwa. Tapi puasa dia amal takwa yang trigger perbuatan-perbuatan takwa lain. Saya ulang sekali lagi. Puasa, hebatnya puasa kerana dia adalah satu perbuatan takwa yang trigger. Apa trigger? Kita bagi trigger. Kita kata apa? Tuan-tuan tak nak tolong langsung saya. Trigger. Apa? Sekali lagi. Perbuatan takwa. Puasa ialah satu perbuatan takwa yang trigger perbuatan-perbuatan takwa lain. Memicu, terima kasih. Perbuatan takwa, satu perbuatan takwa yang memicu perbuatan-perbuatan takwa. Maknanya dia satu tapi dia tolak perbuatan-perbuatan takwa lain. Itu hebatnya puasa. Tuan-tuan, mimbar ini selalu akan mengingatkan kita takwa, kan? Dan dia akan kata ittaqullah, bertakwalah kamu dengan dua benda. Tuan-tuan, perbuatan takwa dua benda. Menyuruh kepada adalah melaksanakan yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Itulah dia perbuatan takwa yang digerakkan oleh puasa. Sekarang tuan-tuan, apa makna takwa? Kalau macam tu, apakah makna takwa? Tadi takwa ialah perbuatan melaksana disuruh, meninggal. Takwa tu sendiri apa tuan-tuan? Bila Allah kata semoga-moga kamu melakukan perbuatan takwa, apa makna takwa? Tak dengar? Tak dengar? Tolong buat sikit. Oh, taat. Baik. Semua yang dikasih sekalian, saya simplify. Semuanya betul tuan-tuan, tapi kadang-kadang kita bila nak define, nak definasikan, kita akan dapat satu makna paling tepat. Takwa adalah menghindar diri. Takwa adalah menghindar diri. Wiqayah. Maknanya kita hindarkan diri. Perbuatan takwa adalah perbuatan yang menghindarkan diri dengan melakukan ketaatan. Apa itu ketaatan? Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang.
Tuan-tuan, part akhir dah tuan-tuan. Ni part akhir dah. Kalaulah perbuatan takwa menghindar diri, maka sekarang setiap perbuatan ada orang buat. Tuan-tuan setuju? Contohnya bubur lambuk. Cik Afiq, kita ada bubur lambuk ini ya. Terima kasih Cik Afiq. Tuan-tuan jangan tak dapatkan kecil hati nanti insya-Allah pihak masjid. Kalau saya kata saya makan. Bila sebut makan mesti ada pertama orang yang makan. Betul tak tuan-tuan? Baik. Yang kedua, apa yang dimakan? Baik. Kalaulah perbuatan takwa tadi kita dah jawab bahawa melaksanakan yang disuruh, tinggal yang dilarang. Baik. Jadi takwa tu menghindar dari apa tuan-tuan? Ni last kepada perbincangan teknikal. Menghindar kita dari apa tuan-tuan? Sebab dalam bahasa Arab disebut maf'ul mahzuf. Ada benda tapi tak nampak sebab dibuang, tapi benda tu ada. La'allakum tattaqun, ada satu perkataan lepas tattaqun sebenarnya. Sebab tattaqun makna menghindar. Caranya buat dia suruh, tinggal yang dilarang. Sebenarnya buat benda itu untuk hindar. Hindar dari apa tuan-tuan? Tolong saya, bagi cepat sikit. Jawapannya adalah maf'ul mahzuf dalam ayat itu adalah menghindar daripada dosa. Menghindar daripada dosa. Jadi dalam ayat tu tuan-tuan, mata hati kita kena nampak dosa. Allah mewajibkan kita sampai la'allakum tattaqun, supaya kamu melakukan perbuatan yang menghindarkan kamu daripada dosa. Hindar ni tuan-tuan ada 3 makna. Yang pertama, hindar jangan kita terlibat dengan dosa. Tapi masakan daya kita manusia, kita dah terlibat dengan dosa, maka dengan datang Ramadan minta diampunkan dosa. Dan kita pergi level yang paling tinggi daripada keampunan adalah dihapuskan dosa. Jadi sebab tu semua yang dikasihkan, sekarang saya buat rangkuman. Ialah apakah benda yang kita nak buru dalam pecutan ini? Keampunan dari Allah. Jangan fikir lain tuan-tuan. Yang saya nak buru ialah keampunan dari Allah. Saya nak buru keampunan dari Allah, nak pecut keampunan dari Allah. Macam mana wahai Allah saya nak supaya saya dapat mendapat keampunan Allah? Buat yang disuruh. Tuan Haji sebut tadi 2 kali qiyamul lail contohnya. Puasa. Dan bila sampai pada 10 akhir, Nabi kata taharrau. Buru, Nabi kata Lailatul Qadar. Kenapa untuk kita buru Lailatul Qadar? Nak tahu jawapan? Sayyidatina Aisyah tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, andai aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang aku kena buat?" Apa jawapan Nabi? Innaka affun. Tu benda tuan-tuan. Itu adalah hapus dosa. Maknanya tuan-tuan, kenapa kita betul-betul nak buru Lailatul Qadar? Sebab kita nak supaya kita dihapuskan dosa. Sekarang saya ada masalah. Dan kita sedang ada masalah. Masalahnya tuan-tuan, bila kita kata pecut nak supaya kita diampunkan, kita kata kita okey pak. Kita bukan ada salah apa. Kita okey. Di situ masalah kita. Tuan-tuan pernah tengok tak orang yang kena bedah? Ataupun ada idea orang kena bedah? Ketika doktor, mungkin di sini ada doktor agaknya, dia ambil pisau bedah yang sangat tajam tu tuan-tuan, kemudian diletakkan di atas kulit. Pisau bedah ni tuan-tuan diletak di atas kulit, apa jadi pada kulit? Dah terbelah dah. Ditekan sikit tuan-tuan, dia tarik tuan-tuan sepanjang garisan yang dibuat pada dakwat tu, dia tarik tuan-tuan, apa jadi kepada terbelah tuan-tuan. Pada masa tu saya nak tanya tuan-tuan, pada masa ketika doktor tarik, maka orang yang kena bedah meraung dan menjerit. Kan? Saya nak dapat kepastian tuan-tuan.
Ketika dibedah macam tu tuan-tuan, maka yang kena bedah meraung menjerit, aduh sakitnya, menggelupur. Betul atau tidak tuan-tuan? Kita kena sikit je duri meraung. Sekarang pisau ni tuan-tuan potong tuan-tuan, dan dia meraung. Dia meraung ke tak? Kenapa dia tak meraung? Sebab kena bius. Kenapa kita tidak sekarang meraung kerana dosa kita, sedangkan dosa kita tersangat banyak? Sebab kita kena bius. Yang menyebabkan bila kata keampunan, apa benda nak beria sangat, aku okey. Kita terkena bius yang menyebabkan kita tak rasa salah kita. Kita tak nampak dosa kita. Kita rasa kita okey. Sebab manusia ni dia suka baik, lama-lama dia perasan dia baik. Manusia pula ada satu sikap denial. It's not me, bukan aku okey. Aku okey, yang tak okey orang lain. Yang ahli maksiat orang lain, aku tak ahli maksiat. Yang akan masuk neraka orang lain, aku tak. Itulah bius yang menyuntik kita tuan-tuan, sampai walaupun datang bulan Ramadan Nabi kata keampunan, 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 tetapi kita tidak meraung sebab kita kena bius. Sedangkan Sayyidina Umar kata apa tuan-tuan? Satu perkataan yang terkenal disebut oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni siapa tuan-tuan? Sayyidina Umar ibn al-Khattab ibn Naufal ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurtib ibn Razzah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr al-Quraisy Adawi. Nama Sayyidina Umar dalam surat beranak dia. Number saya cek balik nanti insya-Allah di jabatan pendaftaran. Sayyidina Umar yang Nabi kata, aku wahai Allah naik saksi, Umar adalah ahli syurga. Cuba bayang pujian Nabi pada Umar. Cuba bayang kata Nabi kepada Sayyidina Umar, andai ada Nabi, andai, lau dalam bahasa Arab memang tak berlaku. Andai ada Nabi sesudah aku, adalah Umar menjadi Nabi. Nabi pernah tanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, sifli hasanati Umar. Wahai Jibril, tolong ceritakan aku tentang kebaikan Umar. Apa kata Jibril tentang Umar? Lau kanal bahru midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha ya Rasulullah. Andai seluruh lautan itu menjadi dakwat, pepohonan menjadi pen untuk aku tulis kebaikan Umar, aku tak mampu tulis sebab kebaikannya terlampau banyak. Ni Umar tuan-tuan. Mari kita dengar apa kata Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar sambil menangis teresak-esak dalam keadaan takut sebab dia tak kena bius. Kita kena bius sebab tu dosa banyak mana pun tak apa. Hari ini kita duduk sedikit, kita tadarus, kita rasa dosa kita yang puluh tahun tersebut semua dah langsai dan settle. Kata Sayyidina Umar apa tuan-tuan? Launadi munadi yaumal qiyamati kullun nas yadkhuluna al-jannata illa wahidan fa inni khashawtu an akuna ana dhalikal wahid. Seandainya datang satu seruan di padang mahsyar memberitahu, ni tak betul. Lau tuan-tuan, sekali lagi, dia tak saja cakap. Apa bunyi seruan tu tuan-tuan? Wahai manusia, setiap kamu layak ke syurga. Kamu kena masuk syurga, wahai semua manusia daripada Nabi Adam sampai manusia akhir mendengar tiupan sangkakala, tiba-tiba mendengar satu perkataan, hai manusia, semua kamu layak masuk syurga. Illa wahidan. Ada seorang dia tak entitled untuk jadi ahli syurga. Seorang dia tak layak, yang lain semua layak. Apa kata Sayyidina Umar? Aku takut akulah seorang tersebut. Aku takut akulah seorang tersebut. Cuba bayang tuan-tuan, si ahli syurga yang lihat betapa payahnya nak berhadapan dalam mahkamah Allah, ditimbang amalan dan imannya bagi tahu aku tak layak. Kita yang duduk 1400 tahun lepas Nabi dengan sedikit-sedikit amal, sedikit-sedikit tarawih, sedikit-sedikit baca Quran, dosa yang kita buat dulu kita rasa semua yang dikasih sekalian dah tak ada masalah. Sebab tu orang tak pecut. Sebab tu kita tak pecut. Kenapa para sahabat memecut?
Kenapa Nabi memecut? Sebab Nabi walaupun tidak ada dosa, Nabi kata inni wallahi la astaghfirullah fil yawm akthar min 70 marrah. Aku demi Allah memohon ampun kepada Allah, bertaubat pada Allah satu hari lebih banyak daripada 70 kali, kata Nabi. Ada riwayat 100 kali. Tapi kita apa dosa? Tak ada dosa, okey. Bius kita terlampau tebal. Bila bius terlampau tebal, sebutlah pecut, kita tak akan nak dapatkan, sebab kita rasa kita dah mendapat keampunan dari Allah. Justru semua yang dikasih sekalian adalah terbaik. Kalau kita nak memecut, ambillah waktu duduk seorang diri, kenang balik dosa kita. Nabi sebut az-zambu la yufna wa dayyanu la yamut. Dosa kita tak pernah binasa, kita saja delete dalam memori kita sampai kita rasa kita tak berdosa. Tak adakah dosa kita dengan Allah satu masa kita tinggalkan perintah Allah? Tak adakah satu masa yang kita sembah Allah, kita kata wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita cakap pada Allah, wahai Allah, aku sedang hadapkan wajahku menghadap kepada Allah pencipta langit dan bumi. Tapi dalam solat hati kita pergi ke lain. Saya selalu tuan-tuan macam inilah. Anak kita cakap dengan kita, dia cakap dengan kita sebab dia nak minta duit dalam lebih kurang 1,000 nak beli laptop. Ni contoh tuan-tuan. Anak kita duduk depan kita, dia nak minta 1,000 sebab nak beli laptop, sebab penting sangat. Tuan-tuan tengok cara dia depan kita, dia cakap pandang ke lain sambil tengok phone. Ayah, saya nak laptop sebab penting untuk sekolah. Ayah, laptop lebih kurang dalam 3,000. Tuan-tuan, tolong bagi tahu saya apa rasa kita pada anak kita yang minta laptop tapi muka dia pandang ke lain. Apa kita rasa tuan-tuan? Keluar tak terdetik dalam hati, alangkah kurang ajarnya anak aku bercakap dengan aku, ayah dia yang memberi makan pada dia. Aku yang diminta sekarang tetapi pandang ke lain. Tuan-tuan, jujurlah. Betapa banyak kita kata aku hadapkan wajah pada Allah, tetapi hati kita fikir benda lain. Anak kita kata alangkah kurang ajarnya, tetapi tidak kita tengok muka kita, alangkah kurang ajarnya aku dengan Allah. Kita sebut wajah tu wajhiyal ladzi, kita fikir bil tak bayar lagi. Kita kata wajah tu wajhiyal ladzi fatarasam, dan sekarang kita tak rasa bersalah walaupun lepas solat astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ritually, bukan datang daripada dalam. Sebab bius. Sebab tu semua yang dikasih sekalian, kalau satu-satu di bulan Ramadan ni, marilah kita ambil masa memecut, bermaksud kita membuang bius tersebut. Bagaimana nak buang bius? Kita biasa dengarkan, ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna. Dosa ni tuan-tuan, yang pertama adalah mengaku yang kita ni banyak dosa. Satu benda yang kita tak nak, kita tak mengaku kita berdosa. Sekarang tuan-tuan cuba bayang malam-malam, pada malam-malam Lailatul Qadar, kita duk fikir dosa kita. Ambil masa, sebab bila kita pada malam Al-Qadar, sebab tu Nabi ajar pada Sayyidatina Aisyah, Nabi tak suruh buat benda lain, tapi Nabi suruh apa tuan-tuan? Nabi suruh minta keampunan dari Allah. Maaf saya, bukan keampunan, penghapusan dosa. Sebab afun lebih tinggi daripada maghfirah, yang dihindarkan daripada ketakwaan tadi. Tuan-tuan, tak pernahkah kita salah dengan mak kita? Nak tanya je. Tak pernahkah kita angkat suara kita sampai mak kita bergenang air mata luka hati dia? Tak pernahkah? Tak pernahkah kita angkat suara kita tinggi sampai mak kita pecah hati dia? Tak pernahkah ada satu masa yang mak kita merintih dan berkata, kenapalah anak aku rindu pada dia tapi dia tak rindu pada aku?
Tak pernahkah berlaku itu sepanjang hayat kita, tuan-tuan? Tak pernahkah mak dan ayah kita mungkin bersembang, anak kita ni fikir kita dah mati kot, langsung tak tanya khabar, aku sedang sakit, tak tanya khabar sekalipun. Tuan-tuan, tak pernahkah itu berlaku dalam hidup kita? Tak pernahkah mungkin orang tua itu ada harapan yang sangat besar terhadap kita, tapi kita ambil seperti memegang kristal, tuan-tuan, hempak dan pecah bersepai, dan kemudian kita hari ni rasa tak ada masalah, aku tak ada dosa, tak ada benda yang aku nak pecut dan buru, sebab kita rasa kita berdosa. Sedangkan tuan-tuan, bila kita tengok balik, bila kita iktiraf balik, bukan payah tuan-tuan. Kalau saya cakap dengan Tuan Haji, saya buat, Tuan Haji pun tersinggung, tetapi saya buat, Allah murka, tuan-tuan. Dan apatah lagi, tuan-tuan, cuba bayang pada malam Al-Qadar, kita bersimpuh di mana-mana mihrab, kita menadah tangan dan berdoa. Apa Nabi cakap? Malam yang sangat agung dan hebat tersebut, Allah nak dengar semua apa orang cakap, doa semua minta, tetapi hanya seorang yang Allah tak nak dengar. Siapa, tuan-tuan? Si anak yang derhaka pada emak dan ayah, untuknya tak ada habuan pada malam Al-Qadar. Sebab Allah lihat lain. Kita lihat, alah, orang tua tu kan ada apa, dia pun dah tak apa nak betul fikiran dia. Tetapi Allah lihat, kamu pernah tumpang dalam rahimnya. Sekarang kita dah lupa. Sebab kita duduk di banglo kita duduk dalam hotel 6 bintang bila kita berjalan. Tetapi satu masa kita duduk pada dalam rahim seorang manusia semua yang dengar. Sebab tu pada malam Al-Qadar, kalau nak buang bius kena ingat dosa. Sebab tu kita akan terus dibius. Dan sebab tu tak payahlah cakap tentang buru. Jangan harap tak ada benda yang kita nak buru, sebab kita dah okey. Dan itu semua yang dikasih sekalian, marilah kita jadi pada malam-malam yang terakhir makin memperbanyakkan mohon ampun pada Allah, banyak mengakui dosa kita. Betapa banyak dosa kita dengan pasangan kita, betapa banyak pengabaian kita suami pada isteri kepada suami. Semua benda tu, tuan-tuan, semua kena bius. Betapa banyak anak-anak kita yang kita biar membesar tanpa pun kita tunjuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak rasa bersalah, tuan-tuan. Sedangkan di hari akhirat ada anak-anak yang tuding wajah kita dan sebut pada Allah, bagaimana mungkin aku nak taat pada Allah sedangkan aku tak pernah diajar tentang Allah oleh manusia yang aku panggil ayah. Sebab tu, tuan-tuan, marilah sekali lagi di 10 terakhir ini kita banyak menjadi, sebab disebutkan bahawa sesungguhnya taubat seorang pendosa, terutamanya di 10 terakhir, apatah lagi pada malam yang disebut Lailatul Qadar, lebih Allah nak dengar berbanding dengan wali Allah yang sedang bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Maka sebab itu marilah. Dan saya nak tutup, tuan-tuan semua yang dikasihi sekalian, semoga bicara ini ada manfaatnya. Kalaulah kita rasa, ataupun kalaulah bius kita masih tebal dan kita tak rasa, tapi lihatlah, tuan-tuan, andai peluang sekarang ini diambil oleh Allah, semalam pun berapa orang yang telah ada Allah jemput di atas highway, semalam berapa banyak orang yang telah Allah jemput ketika dia berbaring, ada orang sedang duduk menonton televisyen, mati kita tengok banyak pada setiap hari. Allah masih izin kita, tuan-tuan, sebab Allah nak tengok kita mohon ampun pada Allah, terutama pada 10 yang terakhir. Tuan-tuan mungkin kata kalau macam tu kena istighfar je lah, astaghfirullahalazim. Tak, tuan-tuan. Bila kita faham makna takwa tadi, saya baca Quran, wahai Allah, tujuannya di 10 terakhir untuk saya diampunkan dosa saya. Baca Quran, tuan-tuan, untuk diampunkan dosa. Kita bangun tarawih untuk diampunkan dosa. Letak kita buat satu amal, kita pecut amal, tapi tujuannya adalah untuk dapat ampun, untuk dapat ampun. Dan marilah di penghujung ni saya ingat satulah, tuan-tuan, ya. Pada 19 hari bulan Ramadan, pada 19 hari Ramadan, pada 1 19 Ramadan, berlaku satu peristiwa yang menggoncang dunia Islam.
sebelum waktu sahur, Sayyidina Ali bin Abi Talib keluar daripada rumah pergi ke masjid. Di dalam masjid ada beberapa orang yang sedang berbaring sebab mungkin lepas daripada tahajud, menunggu nanti akan bangkit dan bangun untuk sahur. Maka Sayyidina Ali kejutkan khalifah ini, mengejutkan mereka. Tuan-tuan, ketika Sayyidina Ali lalu pada satu tubuh yang berbaring, Sayyidina Ali tak tahu rupanya yang berbaring tersebut memakai jubahnya, tetapi di sebalik jubahnya ada pedang yang disimpan. Ketika Sayyidina Ali benar-benar persis di hadapan dia, maka lelaki ini tersebut mengeluarkan pedangnya. Tanpa tangguh, dia meradak berulang-ulang kali kepada tubuh Sayyidina Ali. Dalam keadaan Sayyidina Ali bertempik kesakitan dan dia sempat menghayun pedangnya dan kena pada bahagian dahi kepala Sayyidina Ali sehingga terkoyak kulit kepalanya, berhamburan darah. Dan saat tersebut para sahabat yang lain barulah sedar bahawa Sayyidina Ali sedang tertimpa musibah dan bencana. Lelaki ini ditangkap. Sebelum ditangkap, dia berjaya membunuh beberapa orang, dan Abdul Rahman ibn Muljam ini kemudian dia adili. Saya tolak tepi cerita dia. Saya nak bawa tuan-tuan bersama dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni tuan-tuan, dia banyak kali dia sakit yang tenat. Tabib melihat dalam keadaan susah hati, tapi wajah Sayyidina Ali senyum. Maka tabib kata, wahai Ali, ya Amirul Mukminin, sakitmu ni berat, boleh bawa pada mati. Sayyidina Ali terus cakap, dulu masa Rasulullah masih hidup, Nabi pernah bisik pada aku, wahai Ali, kematian takkan datang kepada engkau melainkan kamu rasa pada mukamu penuh berhamburan dengan darah. Dia tak takut pada hari itu. Tapi sekarang ketika dia pegang dan didapati bahawa seluruh mukanya dan janggutnya dan dadanya penuh dengan darah, Sayyidina Ali menangis. Orang cuba rawat Sayyidina Ali, dia orang cuba tutup luka-luka tersebut. Tapi parahnya tuan-tuan, cuba bayang, Sayyidina Ali minta minum, orang bawa segelas susu kambing untuknya, kegemaran Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali pun minum dalam keadaan sukar dan payah. Tetapi kawan, sahabat-sahabat terkejut sebab bila Sayyidina Ali minum, keluar daripada celah-celah luka tersebut susu yang bercampur dengan darah-darah beku. Artinya tikaman tersebut sangat berat untuk Sayyidina Ali. Sampailah semua yang dikasihi sekalian pada hari terakhir 1, 19, 20, 21, 23, 24, pada hari akhir, Sayyidina Ali minta dia didudukkan dalam keadaan kesakitannya bersangatan. Dan pada saat itu orang mendapati bahawa Sayyidina Ali, air mata jernihnya bertakung pada kelopak matanya. Air matanya deras mengalir, bercampur dengan darah-darah yang telah beku pada janggutnya, menitis, dan darah tersebut dan air mata tersebut kembang pada dadanya yang penuh dengan tusukan pedang tersebut. Dan sekarang Sayyidina Ali menangis, bergoncang bahunya, dengar bunyi dia menangis, suara tangisan yang begitu kuat. Lantas orang bertanya kepadanya, Mayukika ya Amirul Mukminin, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Mereka mula memuji Sayyidina Ali, bukan Nabi, bukankah kamu seperti sahabat-sahabat besar yang lain, maka engkau dijamin syurga? Bukankah engkau adalah orang yang Rasulullah sebut bagian. Tetapi tuan-tuan, saya nak tutup untuk kita fokus ini saja tuan-tuan. Dengar apa kata Sayyidina Ali ketika kita masih bernyawa. Kita bukan pada kedudukan Sayyidina Ali. Sambil menangis teresak-esak, Sayyidina Ali kata apa tuan-tuan? Wahai kalian, perjalanan hari akhirat itu terlalu jauh, tapi bekal yang Ali sempat bawa tersangat sedikit. Wahai kalian, perjalanan akhirat itu terlalu jauh, bekal yang Ali sempat bawa tersangat sedikit. Aku takut bekalku ini tak mampu nak tampung perjalanan akhirat yang terlalu jauh.
wahai saya dan semua yang duduk di masjid ini, nama kita tak pernah Nabi sebut kamu ahli syurga. Sayyidina Ali Nabi kata kamu ahli syurga, tapi Sayyidina Ali takut dia tak layak ke syurga dan rasa amal tak cukup banyak. Bagaimana mungkin sekarang tiba-tiba kita rasa tak ada rasa takut pun? Andai kita dijemput oleh Allah, di mana kedudukan kita? Seandainya tak ke syurga, wal'iyazubillah, tempatnya adalah neraka Jahannam. Maka tuan-tuan, ketika kita tarik nafas, Allahu Akbar, aku masih bernafas, pecutlah untuk memburu keampunan. Buatlah apa saja, terutamanya burulah Lailatul Qadar. Tujuannya adalah untuk kami, wahai Allah, Engkau kurniakan keampunan. Kerana Nabi sebut dalam hadis, man adraka syahra Ramadan, siapa dapat bulan Ramadan tapi dia tak diampun oleh Allah, tempatnya adalah dalam neraka Jahannam dan dia jauh dari Allah. Semoga pertemuan kita pada petang ini sesuatu yang boleh mengingatkan kita, menyuntik semangat kita untuk kita sama-sama memanfaatkan, Masya Allah, baki yang akhir ini. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami wahai Allah, bantulah kami wahai Allah. Wahai Allah, buangkanlah bius rasa tak bersalah dalam hati kami wahai Allah. Buangkanlah ya Allah bius rasa tak berdosa dalam hati kami wahai Allah. Celikkanlah mata hati kami wahai Allah. Buang segala katarak, buang segala selaput yang menjadikan kami tak rasa berdosa wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah kami wahai Allah. Rezekikan kami bertemu dengan Lailatul Qadar wahai Allah. Rezekikanlah kami bertemu dengan Lailatul Qadar wahai Allah. Rezekikanlah kami bertemu dengan Lailatul Qadar wahai Allah. Dan jadikanlah Lailatul Qadar adalah asbab paling besar untuk kami mendapat keampunan daripada-Mu yang sangat mahal wahai Allah. Allahumma ya Hannan ya Mannan, bantulah semua kami dalam masjid ini wahai Allah. Ya Allah, ampunlah semua dosa-dosa kami wahai Allah. Dosa kami dengan ayah kami wahai Allah yang kami pernah kecewakan. Ampunkanlah kami terhadap ibu kami yang kami pernah derhakakan wahai Allah. Wahai Allah, kami merayu kepadamu wahai Allah. Setiap yang menadah tangan dalam majlis ini wahai Allah, tuliskanlah namanya dalam daftar ahli syurga-Mu wahai Allah. Jangan ada walau seorang kerana dosa kami yang banyak ini dan besar ini wahai Allah, namanya tercatat di pintu-pintu neraka Jahannam wahai Allah. Wahai Allah, janganlah saat kami masuk ke alam kubur bumi menghimpit kami wahai Allah. Lapangkanlah ya Allah selapang-lapangnya wahai Allah buat kami. Wahai Allah, ada ganjaran buat kami bagi apa yang kami lakukan pada petang ini. Jadikanlah dia hadiah buat manusia yang sangat berjasa kepada kami, yang kami panggil ibu, yang kami panggil emak, yang kami panggil ayah, yang kami panggil bapa, agar wahai Allah, kami dilihat oleh-Mu sebagai anak yang sangat peduli terhadap kedua ibu bapa yang sangat berjasa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucap terima kasih kepada pihak Ustaz, pihak masjid. Terima kasih kepada tuan-tuan. Tak lupa saya kepada Olive Oil yang membawa kita untuk sama-sama duduk dalam halaqah pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.